Okey, jadi Assalamualaikum. Selamat pagi semua ya. Terima kasih kerana masuk kelas awal dan juga tepat pada masa ya. Jadi seperti yang cikgu sebut, hari ini kita akan sambung untuk memahami bahagian kumpulan darah. Kumpulan darah termasuk juga satu istilah yang mungkin bagi antara kamu rasa baru, tapi dia tidak baru ya. Kalau tidak silap cikgu, tingkatan 1. Okey, tingkatan 1 memang dia ada sebut, iaitu faktor research. Untuk memahami faktor research. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, izinkan cikgu untuk paparkan skrin. Hari ini kita akan terus pergi ke muka surat 185. 185. Jadi kalau murid-murid telah main game semalam, andailah cikgu buat satu andaian dulu. Cikgu telah suruh anda memain game untuk yang blood typing Nobel Prize itu. Itu pun cikgu agak terperanjat sebab dia dah masuk version ketiga. Sebelum ini dia punya template lain sikit lah, lebih ringkas, dan cikgu agak rasa sekarang agak maksudnya lebih bagus lah yang sekarang, yang version baru ni dia senang untuk difahami. Kalau anda tengok pada skrin cikgu, ya, dia punya situasi yang biasa ditanya oleh soalan dalam SPM. Ya, ini jenis soalan kebat ya. Kebat. Cikgu nak tanya, rata-ratanya antara kamu, okey, kita semualah sekarang sini ada berapa orang? Kalau kita tengok di sini ada dalam 8 orang. Okey, murid-murid 7 orang di sini 7 orang murid, 1 orang cikgu kan. Jom kita tanya soalan cikgu sangat senang aja. Ada ke tidak di atas badan kamu, kalau kamu keluar rumah di atas badan kamu memegang apa-apa dokumen yang menyebut kumpulan darah kamu. Yang menyebut kumpulan darah kamu. Hari ini, ada tak hari ini? Cheng Xiang, ada tak? Maksudnya kamu ada dokumen kad ke apa-apa je. Janji dokumen yang menyatakan kumpulan darah kamu. Ada ke tak ada? Kalau tak, tuliskan tak. Kalau ada, tuliskan ada. Hari ini ada tak? Cheng Xiang? Alia Syafiah, Cihang, Adillah, Junlim dan Kai. Boleh tak tulis? Saya nak tengok respon dulu. Mana tak ada antara kamu yang memang alert. Kalau ada, bagus lah. Cukup soalan senang je. Ya, Adillah, terima kasih. Tak. Kai, Junlim. Junlim ni? Mana Junlim? Cihang. Okey, bagus. Junlim ada. Bagus lah. Jarang kau dapat seorang ada ni. Kalau ada, jadi bagus lah. Kamu tak ada masalah yang cikgu nak sebut seterusnya. Lazimnya biasanya berlaku seperti yang kamu tengok dalam game ini kalau kamu main. Okey, untuk mereka yang tak ada dokumen kumpulan darah. Andai kata cikgu tasyuk dan cikgu bagi senario saja. Okey, anda keluar rumah, jalan-jalan, tiba-tiba berlaku kemalangan. Okey, kena langgar kereta. Hilang darah yang banyak. Berliter-liter darah keluar. Cikgu bukan nak tanya berapa jumlah liter darah yang satu manusia normal ada ya. Itu pun satu soalan yang tapi sekarang cikgu nak tanya. Okey, kalaulah kamu berdepan dengan kemalangan jalan raya, kamu hilang darah yang banyak, bayangkan selain daripada Tanjung Lim, yang lain tak ada dokumen yang menunjukkan kumpulan darah. Doktor nak bagikan kamu, okey, doktor nak masukkan darah apa ke dalam badan kamu yang makin kurang darah. Seperti yang kita tahu, darah itu adalah satu boleh kata benda alih yang penting yang membawa oksigen dan makanan. Sekarang darah kamu dah sangat kurang, oksigen dan makanan mula tak cukup dihantar ke seluruh badan. Sel otak mula kelaparan. Ialah memang kata sebab bukan kelaparan. Dia ada istilah lain kebuluran ke macam-macam. Termasuklah juga jantung dan juga sel hujung kaki, hujung jari, semua dah tak cukup makanan semua. Dan tak cukup oksigen. Apa akan berlaku pada sel? Memang akan matilah. Jadi
Macam mana doktor nak testkan darah kamu dengan cepat untuk dapat tahu kamu kumpulan darah apa? Ataupun untuk Tanjung Lim pula perlu fikirkan situasi lain. Kenapa doktor tahu darah kamu? Okey? Doktor akan ambil sampel darah kamu. Kalau kamu pergi ke klinik, doktor akan ambil sampel darah kamu. Dia akan cucuk keluarkan darah. Jadi bagaimana dia tahu kumpulan darah kamu ialah apa? Jadi apa yang dimaksud, apa yang kamu nampak pada skrin kamu sekarang, kalau kamu tengok, oh, dia letak dalam satu tabung uji yang ada antigen A, ada antigen B. Kalau letak dalam antigen A, dia menjadi satu ketul. Apa istilah dia? Ini pula darah masuk, dia tak menjadi ketul. Kenapa dia letak dalam darah yang benda alih A ini, dia menjadi satu ketul. Letak dalam benda alih yang ada antigen B, dia tidak jadi satu ketul. Jadi kita nak namakan darah ini ialah darah kumpulan A. Betul ke tidak? Betul ke tidak murid-murid? Adilah, kalau kamu tengok dalam gambar aja ni, betul ke cikgu sebut darah itu adalah darah A? Ya kan? Kalau dah main Jadi apa itu sebenarnya antigen A dan apa itu sebenarnya antibody untuk antigen A? Ini yang kita nak sebut sekarang. Antibody, antigen. Antigen, antibody. Hari ini kerja kamu, sebelum kamu tamatkan kelas 9 suku nanti, cikgu akan pilih juga 2-3 orang, terangkan semula antigen, antibody, antibody, antigen. Ini benda pun sekarang menjadi sangat terkenal, khususnya ketika COVID-19 pandemik ataupun pandemik COVID-19. Ya, kita lazimnya dengar untuk pesakit ataupun untuk suspek lah kes COVID, orang itu akan membuat RTK, Rapid Kit Test lah, untuk mengesan antigen COVID-19 di dalam darah. Jadi adakah tak antigen itu bermaksud virus? Kalau antigen itu bermaksud virus, confirm di sini akan jadi salah. Sebab mana mungkin kumpulan darah kita ada kaitan dengan virus? Tak ada. Jadi murid-murid tengok pada skrin kamu sekarang, okey? Kalau kamu ada data, tengok skrin lah. Kalau tak ada, belek buku kamu pergi ke muka surat 185 dulu, tengok dulu di situ. Okey, sebelah kiri. Dan juga pergi ke muka surat 200. Nanti cikgu akan belek ke sana 200. Mula-mulanya, cikgu nak bagi kamu tengoklah apa itu kumpulan darah A. Kumpulan darah A. Untuk kumpulan darah A, sel darah merah orang yang kumpulan darah A mempunyai antigen A. Mempunyai antigen A. Jadi dalam kumpulan darah A ni, orang yang kumpulan darah A ni, tidak mungkin ada antibody untuk antigen A. Tidak ada antibody untuk antigen A. Kalau ada antigen A, ada antibody antigen A, apa akan berlaku? Kalau kamu sedang baca buku tersebut, muka surat 185, tidak hairan kamu akan menyentuh istilah pengaglutinan. Pengaglutinan. Kalau ikut bahasa dulu kita panggil aglutinasi. Istilah yang ketiga dah Pertama antigen, antibody, sekarang aglutinasi. Semua A. Sabar. Untuk kumpulan darah B. Kumpulan darah B, kamu akan nampak sel darah merah di mana antigen yang ada atas darah merah ialah antigen B. Berbeza dengan antigen A di atas gambar lah dia tulis, dia lukis dalam bentuk dua persegitiga. Berbezanya warna satu biru, satu pink. Kedua, kalau kamu tengok antigen A di kumpulan darah A, dia punya bentuk segitiga tak tajam lah, bucu dia tumpul lah, yang mana
Kalau darah B pula, antigen B tu dia tajam. Tapi yang penting dia nampakkan beza. Tapi cikgu kurang suka gambar ajaib sebenarnya. Tapi kalau nak senang faham, nantilah. Dan untuk kumpulan darah AB pula, dia ada dua antigen di atas sel darah merah. Antigen A, antigen B. Untuk kumpulan darah O, langsung tak ada antigen. Penting ya. Jadi, apa isu dia sekarang? Isu dia penting. Kenapa? Kalau kamu adalah pesakit ataupun orang yang lepas aksiden kereta tadi itu, cikgu cakap ya. Kenapa? Bagaimanakah badan kamu boleh mengesan darah yang dia terima masuk dalam badan kamu bukan darah milik perumah, host ataupun milik pada badan kamu. Bagaimanakah badan kamu boleh tahu darah itu bukan daripada badan tuan, badan kamulah, tapi dari luar. Dan juga, kenapa ada darah, dia terima. Isu dia macam tu. Dan kita biasanya pun dah dengar istilah inilah, kumpulan darah O. Kumpulan darah O ialah penderma universal. Penderma universal. Maksud dia boleh masuk badan dan badan kita yang tadi aksiden itu siapa pun dia akan terima tanpa badan kita reject ataupun mengadakan tindak balas terhadapnya. Jadi murid-murid, sekali lagi, soalan cikgu senang ya. Bagaimanakah badan kita boleh tahu sumber darah itu bukan milik kepada tuan badan? Bukan milik kepada tuan badan. Untuk yang Cina, kalau perlu faham 意思说你怎么样懂说你身体拿到的那个血液是那个血液不是来自你身体的，你身体怎么样懂itu yang kita penting perlu faham ya. Jadi tutup mata kamu sekarang, tutup mata, bayangkan. Tutup mata kamu, bayangkan. Kalau kamu di dalam makmal, tutup mata ya, bayangkan kamu di dalam makmal sains atau makmal bio, duduk. Okey, bagaimanakah kamu tahu siapa yang masuk ke dalam makmal bio? Kalau kamu duduk seorang dalam makmal, kamu ada kawan jumlah 14 orang saja pun kan? Kamu duduk seorang dah, tinggal 13. Andai kata orang masuk makmal sekarang, tak kira dah saya ke, pembantu makmal ke ataupun kawan, dia masuk ke dalam makmal, bagaimanakah kamu mengecam? Mengecam itu ialah siapa yang masuk ke dalam makmal. Inilah soalan dia sebenarnya. Bayangkan kamu sekarang punya badan, kamu duduk dalam makmal, kamu wakil badan sekarang. Jadi, ada orang masuk makmal, bagaimanakah kamu nak tahu orang itu ialah siapa? Jadi, boleh siapa nak jawab soalan ini tak? Ya, boleh tak siapa di sini jawab soalan ini? Pernah cuba jawab? Tak? Bagaimanakah kamu tahu makmal bio itu, contoh ada orang masuk, kamu tahu itu ialah contohnya Wong Kai. Macam mana kamu tahu? Mata tutup dan dia tak sebut apa-apa. Dia masuk, dia duduk. Ada cara ke tak kamu nak tahu siapa itu yang masuk dalam makmal? Taha tengah tidur ke ni? Taha. Oh, Taha sayang, buat apa tu Taha? Oh shit. Kesiannya. Mesti sebab internet. Okey. Kalau macam tu, boleh tak cikgu tanya Cihang? Cihang. Macam mana kamu tahu Wong Kai yang masuk dalam makmal? Kalau kamu duduk dalam makmal. Contohlah. Cihang buat apa tu? Cikgu sedang fikir. Bukan sedang tidur ya. Kalau sedang fikir bagus. Jadi inilah yang soalan yang cikgu nak tanya. Jadi jawapan dia bukan lain. Iaitu kalau badan kamu nak tahu apa yang masuk itu bukan milik tuan badan, dia perlu mengesan antigen. Jadi antigen itu tidak rujuk kepada virus semata-mata ya. Jangan kata antigen untuk virus COVID tak ya. Okey? RTK rapid test kit tu
untuk mengesan antigen COVID-19. Ada kata antigen itu sama dengan virus. Tidak Seperti yang cikgu cakap, kalau ada virus masuk dalam badan kamu pun, bagaimanakah sel badan kamu kata sel darah putih, bagus satu. Kalau siapa yang terfikir sel darah putih itu, bagus, leukosit. Soalan dia senang je, macam mana leukosit tahu itu virus bukan milik tuan badan. Badan kita ada bilion-bilion sel, berbilion cells. Okey, berbilion sel. Jadi, virus masuk, okey. Kalau kita guna mata, nampaklah virus itu bentuk lain. Okey, itu virus bentuk segi 3, segi 6 ke, bulat ke, ada banyak duri. Okey, itu virus. Nak lain dari badan. Itu kalau kita ada mata. Sel kita tak ada mata. Sel kita tak ada mata. Macam tadi Cihang duduk kat dalam makmau bio. Kai masuk dalam makmau bio. Cihang duduk dalam makmau bio. Kai masuk. Jadi, bagaimana Cihang tahu itu ialah kai? Biasanya murid akan bagi 2-3 jawapan di sini ya. Jadi jangan terfikir benda bukan-bukan. Cikgu hanya bagi contoh je. Jadi antara dia adalah mungkin sebab bau. Bau. Paling tidak bau lah. Dia lalu ada bau. Okey? Jadi kita tahu, oh ini kai. Contoh lah. Jadi apa yang diwakili oleh bau itu? Apa yang diwakili oleh bau itu? Jawapan dia bahan kimia. Senang je bahan kimia. Bahan kimia. Lalu ada bau bahan kimia tinggal. Okey? Kalau kamu rasa ini kamu tak boleh terima apa itu antigen. Maksudnya antigen itu bukannya wongkai satu badan ya. Bukannya. Dia boleh lalu ada bau, kita tahu dia lah wongkai. Jadi bahan kimia yang dia hasilkan itu adalah antigen. Cara kedua, Cihang mungkin boleh buat adalah dia nak tahu ialah wongkai ya. Dengan syarat, dengan cikgu cakap, jangan fikir salah. Cikgu nak kata bagaimanakah dia tahu ialah wongkai. Dia pun cuba pegang kepala. Oh, tak pakai tudung. Ini bukan Melayu dah kan? Bukan Islam. Jadi dia tahu dah. Okey, tinggal dah Cina ke hari ni ke ataupun wongkai ke ataupun yang kalau ada kawan lain lah. Tapi sekarang dua aja. Jadi dia pegang. Jadi mungkin dia sentuh rambut itu, rambut lurus. Hari ini rambut kerinting hari ini. Hari ini. Bagi contoh aja, jangan terasa ya. Jadi dia sentuh rambut, pegang rambut. Oh, rambut lurus. Okey, ini adalah wongkai. Contoh. Jadi, apabila dia pegang sebahagian dari badan, dia pegang, oh, dia sentuh, dia tahu dah ini wongkai. Sebahagian badan itu apa sekali lagi? Antigen. Cikgu nampak antigen boleh rujuk pada bau, bahan kimia yang dia keluarkan. Boleh juga rujuk pada sebahagian permukaan, sebahagian. Jadi, siapa di sini tak boleh bayangkan apa itu antigen dulu? Siapa di sini tak boleh bayangkan itu apa itu antigen? Ada ke tidak? Siapa yang tak boleh terima sekarang? Jadi, kalau kamu dah cuba nak faham apa itu antigen, bukannya virus. Antigen ada pada virus. Dia juga ada pada darah, kumpulan darah yang berbeza. Kecuali kumpulan darah O, dia tak ada antigen. Jadi, apa maksudnya antigen? Muka surat 200. Jadi, antigen adalah benda asing. Benda asing yang masuk ke dalam badan, okey, di mana boleh merangsang gerak balas keimunan. Bulatkan, ada antigen kan? Bulatkan benda asing, okey, yang masuk badan itu, kalau agak ikutlah, tapi yang penting benda asing yang boleh merangsangkan gerak balas keimunan. Okey? Secara biologi, antigen ialah benda asing yang masuk ke dalam badan, maksudnya bukan milik pada badan kamu secara aman. Tapi cikgu dah cakap, kalau kamu adalah kumpulan darah A, kamu punya darah, sel darah merah mesti ada antigen A. Okey? Tapi dari segi sistem pertahanan badan, bagaimanakah sel darah putih mengesan itu adalah bukan dari badan kita, mereka akan menganalisis antigen. Macam virus masuk badan, oh, ini virus bukan sebab dia guna mata, oh tengok itu virus. Tak. Dia mungkin dari jauh, virus itu dah keluarkan bahan kimia seperti toksik ataupun dia tinggalkan bahan-bahan metabolisme dia, bukan metabolisme, bahan kimia dia, oh itu ialah virus. Ataupun sel darah putih menyentuh
menyentuh ataupun kamu kata menyentuh lah. Tapi cikgu lebih suka guna istilah fagositosis tu lah. Kalau kamu dah belajar. Ya. Jadi apabila mereka menjadi rapat, jadi sel darah putih itu dia sentuh pada membran ataupun protein. Tengok ya. Kalau untuk virus yang paling luar itu ialah protein. Kalau untuk kita rujuk pada sel, dia sentuh pada membran plasma, maka dia tahu itu adalah sel milik pada tuan badan ataupun tidak. Jadi kalau bukan milik tuan badan, dia akan merangsangkan gerak balas keimunan. Jadi murid-murid pun tanya, cikgu apa maksudnya merangsang gerak balas keimunan? Jawapan dia jatuh pada perenggan yang seterusnya. Letakkan satu bintang, bulatkan ayat pertama semua. Antigen akan merangsang sel limfosit. Ya, kamu dah belajar sel darah putih leukosit. Secara am ada dua jenis. Granulosit, agranulosit. Granulosit ada tiga, neutrophil, basophil, eosinofil. Dan agranulosit adalah kita punya limfosit dan monosit. Sekarang kita sebut limfosit. Ya. Dia akan merangsang limfosit untuk menghasilkan antibody ke dalam aliran darah untuk memusnahkan antigen tersebut. Datangnya perkataan kedua, antibody. Jadi apa itu antibody? Okey, antigen kita dah selesai, kita pergi antibody. Ayat yang kedua, gariskan antibody. Antibody ialah protein yang terdapat pada permukaan limfosit. Okey? Di mana gariskan protein dibebaskan oleh limfosit. Okey, protein dibebaskan oleh limfosit. Maksudnya dia akan lepaskan oleh limfosit untuk menyebabkan antigen dimusnahkan. Menyebabkan antigen dimusnahkan. Muka surat 200. Dan kalau kamu tengok pada gambar raja, ya, antibody lazimnya diberikan bentuk Y. Lazimnya antibody diberikan bentuk Y. Jadi kamu nampak ini satu antibody Y. Okey? Oh, bukan. Ya, betul ni. Jadi ada antibody sini. Dia bentuk Y secara am. Jadi murid-murid pun tanya, cikgu, saya pernah belajar di tingkatan 1. Antibody berfungsi untuk memusnahkan sel. Jadi, murid-murid pun terfikirlah. Jadi, antibody itu ibarat macam anak panah, like an arrow, tembuskan virus ataupun bakteria. Jadi, virus bakteria itu mati. Tidak. Bukan macam tu Tengok muka surat 203 dan 204. Muka surat 203 dan 204. Jadi bagaimanakah anda nak bayangkan tindak balas antibody itu? Murid-murid. Okey. Jadi sekarang kalau kamu bukakan skrin handphone kamu ke ataupun laptop, cikgu nak tunjukkan sekarang Jadi dengan senang cikgu nak bagi tahu bahawa okey, bagaimanakah kita nak fahamkan konsep antigen ke antibody ini? Murid-murid. Jadi sekarang cikgu nak sentuh Cikgu nak sentuh apa itu antibody, antigen walaupun dia bukan bab yang kita sentuh hari ini, tapi dia berkait dengan darah kita, kumpulan darah Kenapa orang yang kumpulan darah A tidak boleh ada antibody untuk antigen A? Cikgu ulang Darah kumpulan A tidak boleh ada antibody untuk kumpulan darah A. Tapi dia ada antibody untuk kumpulan darah B. Okey. A tak boleh ada antibody A. Contoh sekarang, tengok pada skrin. Inilah sel darah putih. Okey. Biasanya kita cukup pun terbagi tahu nama dia B, limfosit. Ataupun limfosit B lah. Okey. Jadi limfosit B itu secara am dia sudah ada antibody. Macam rambut, dia ada macam rambut, antibody. Cikgu bentuk Y itu tak macam Y pun dalam buku teks. Kamu tengok betul-betul secara am dia bentuk Y.
Tapi Y itu, kalau kamu tengok dalam lukisan itu, memang dia punya lukisan lain sikit di mana Y itu kalau detail dia memang lukis macam ni. Okey, dan tempat untuk dia nanti lekat pada antigen jatuh pada tempat yang hujung. Hujung dia iaitu di sini. Reseptor. Nanti ya kita akan sebut istilah reseptor itu nanti ya, tapi cikgu tak nak buatkan dia salah faham. Ya, bayangkan sekarang ada bakteria yang masuk dalam badan. Okey, ada bakteria masuk dalam badan. Dan atas bakteria itu ada antigen. Contohnya macam duri. Biasanya dia guna duri. Mana-mana dia akan cuba gunakan duri. Dan anda perlu faham. Kalau nak tunggu sel darah putih sentuh pada antigen permukaan bakteria itu mungkin dah terlambat. Sebab bakteria itu bergerak. Seperti sel-sel darah yang lain kalau masuk dalam badan. Kalau nak tunggu mungkin ambil masa. Jadi kadang-kadang bakteria ini yang masuk ataupun benda asing yang masuk ini dia boleh melepaskan antigen. Contoh cikgu, kenapa dia tanggalkan permukaan dia? Contoh dia melepaskan toksik dia ataupun ini adalah hasil. Macam kamu makan pun kamu akan berak. Betul ke tak? Kamu akan berak, kamu akan kencing. Bahan kumur. Bahan kumur itu dia lepaskan ke luar. Badan kamu pun lepas ke luar. Mereka pun sama. Okey, jadi mereka lepaskan benda-benda kumur itu pun antigen. Okey? Jadi antigen ini akan dibaca oleh limfosit. Jadi dia punya antibody akan dihasilkan di mana? Okey, dia akan hasilkan antibody. Kalaulah ini adalah antigen, dia akan hasilkan antibody yang khusus untuk antigen tersebut. Jadi dia datang ini antibody. Murid-murid sekarang perlu bayangkan apa yang antibody akan buat pada antigen. Dia bukannya hapus macam pistol tembak. Jadi apa yang dia buat? Kalau kamu nampak gambar raja pada muka surat 204. Sekejap Okey, nanti kalau kamu tengok pada muka surat 204 minta maaf bersin tadi harap tak terkejut semua. Apa yang mereka buat sekarang adalah dia akan menggumpal. Contohnya sekarang kita rujuk kalau bakteria, dia akan menggumpalkan bakteria. Cikgu apa maksudnya menggumpal? Menjadikan dia pekat. Contoh kalau ini bakteria, dia akan menggumpalkan bakteria itu. Ulang ini bukan sperma Jadi bagaimanakah dia menggumpal? Kenapa dia menggumpal? Ini dia. Jadi kita sedia maklum atas kita punya bakteria ada antigen. Okey, ada antigen. Ini bakteria sama jenis Jadi antibody itu akan macam perangkap. 它会将它们给抓着macam ni. Contohlah. Okey. Ini ada 2 dah, ini 3 antibody, dia lekatkan apa itu? Bakteria semua rapat. Okey? Jadi ada juga antara antibody itu dia akan rapatkan satu sama lain. Jadi proses di mana dia perangkapkan semua bakteria. Itulah kita namakan proses itu sebagai pengaglutinan. Ataupun English kita panggil aglutinasi. Tengok muka surat 204. Ya, cikgu akan sebut ini je. Yang lain tu nanti dulu. Yang penting fahamkan apa itu pengaglutinan. Garis bulatkan pengaglutinan. Gariskan menggumpalkan
patogen bersama. Cikgu, antigen saya faham lah. Tiba-tiba patogen pula masuk. Patogen ini benda lain lah. Kalau kamu nak tulis istilah maksud dia, tulis kat tepi mikroorganisma yang boleh menyebabkan sakit. Itu panggil patogen. Okey, patogen, mikroorganisma yang boleh menyebabkan orang sakit. Itu patogen, jahatnya. Mikroorganisma ada baik dan jahat. Kalau kita guna baik, itu mikroorganisma baik. Kalau mikroorganisma yang jahat boleh menyebabkan kita sakit, okey, itulah dia patogen. Jadi patogen nanti dulu yang penting, dia boleh menggumbalkan patogen bersama dan menjadikan patogen sasaran mudah untuk diperangkap. Gariskan mudah diperangkap. Okey, gariskan dimusnahkan oleh sel fagosit. Okey, mudah diperangkap, gariskan dimusnahkan oleh sel fagosit. Jadi, murid-murid, ingat ke tak apa itu sel fagosit? Malia, ingat ke tak apa itu sel fagosit? Kau boleh bagi saya dua, satu definisi, satu ialah contoh. Malia, pilih satu. Kamu nak jawab apa, Malia? Boleh tulis, boleh jawab. Pilih. Malia? Apa itu sel fagosit? Adilah? Wong Kayi nak jawab tak? Apa itu sel fagosit? Hari ini nak jawab tak? Malia, boleh baca ke tak apa yang cikgu tulis pada chat box ni ayat kedua ni? Apa dia? Apa dia sel fagosit? Malia? Tak boleh, Malia. Baca apa yang cikgu tulis tu. Baca yang cikgu highlight tu. Apa dia? Kamu boleh sebut ataupun tulis semula. Cikgu layan je. Mari, apa dia? Apa dia sel fagosit? Ya, apa itu sel fagosit? Cikgu dah highlight ya. Cikgu dah highlight biru ini. Baca je apa dia. Kalau dia tuliskan semula, cikgu pun layan je. Ya, Malia. Kenapa sel darah putih itu tak diterima ya? Perlu faham murid-murid, sel darah putih bermaksud leukosit. Secara am, bukan semua sel darah putih boleh menjalankan fagositosis. Bukan semua sel darah putih. Contoh, limfosit. Limfosit sel darah putih. Dia buat fagositosis ke tak, Malia? Limfosit boleh buat fagositosis ke tidak? Jawab, ya atau tidak? Kenapa cikgu pilih Malia ya, Malia? Cuba ya, cikgu nak tolong kamu faham ya. Malia, jadi limfosit boleh buat fagositosis ke tidak? Kai, boleh tolong jawab tak? Boleh ke tidak limfosit? Tidak. Okey? Jadi limfosit untuk hasil antibody, dia tak ada kaitan. Jadi sel darah putih bukannya sesuai untuk rujuk sebagai sel limfosit. Bukan sel limfosit, sel fagosit. Fagosit ialah sel-sel yang boleh menjalankan fagositosis. Jadi apakah contoh fagosit untuk sel darah putih? Contoh sel darah putih yang menjalankan fagositosis ialah neutrofil dan juga monosil. Faham ke tidak, Malia? Malia, boleh tak bagi respon? Kalau kamu ada masalah lain, cikgu faham ya. Kalau kamu tak ada masalah lain, ini yang menjadi isu. Jadi boleh ke tak faham? Boleh ke tak anda faham maksud dia sekarang? Boleh ke tidak? Okey, terima kasih. Thank you ya. Sorry ya, Malia. Bukan cikgu cari pasal. Cikgu nak kau faham saja. Harap anda faham. Hari ini, boleh ikut hari ini? Boleh. Boleh. Jadi, itulah pengaglutinan ataupun aglutinasi di mana adalah satu mekanisme yang dilakukan oleh antibody pada benda asing yang masuk ke dalam badan. Benda asing itu dia lazimnya dirujuk sebagai
antigen. Balik kepada muka surat 186. 6 ke 85. Jadi murid-murid, kalau sel darah merah dia ada antigen A, boleh ke tidak badan ada antibody untuk antigen A? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Tak boleh. Thank you Chiang. Tak boleh. Cheng Xiang, boleh ke tidak sel darah kumpulan darah A ada antibody antigen A dalam darah? Boleh ke tidak? Cheng Xiang? Cheng Xiang? Jun Lim? Jun Lim? Tidak. Tidak, bagus. Kalau ada antibody antigen A dan darah kamu ialah antigen A, matilah. Aglutinasi atau pengaglutinan akan berlaku. Jadi darah itu akan jadi satu ketul. Murid. Jadi murid-murid akan tanya, jadi apa itu pengaglutinan? Okey. Kalau kamu nak tahu apa itu agglutination, ibarat darah itu jadi satu ketul tau. Jadi dia lupa tak ada ke tak ada dia punya animation aja. Dia memang ada. Dia nak ke tak nak je. Banyak tau. Kalau kamu tengok online tu, dia memang banyak. Sekejap ya. Aku pun tak nak guna yang ni. Tak nak buang masa banyak sangat. Yang penting, dia dah terjawab di sini. Kalau kamu tengok pada game itu, kamu main game itu sendiri, apa yang berlaku pada tabung uji yang ada antibody A. Sekarang bukan antigen lah. Antibody A, antibody antigen A ni. Kalau darah itu ada antigen A, maksudnya dia kumpulan darah A, dia masuk. Dalam ini ada antibody A. Maka dia akan jadi satu ketua penggumpalan berlaku. Proses ini secara khusus nama dia ialah pengaglutinan. Pengaglutinan. Jadi ini ada darah A. Sebab antibody antigen A dalam tabung uji ini bertindak balas dengan darah pesakit itu, bertindak balas dengan pesakit itu berlakunya aglutinasi jadi satu ketul. Jadi kamu pun tanya cikgu, kalau jadi kenapa dia nak jadi satu ketul ni kan? Cikgu dah cakap itu ada aglutinasi, mekanisme badan untuk perangkapkan semua patogen masuk itu senang dimakan oleh sel darah putih. Itu untuk patogen. Tapi kalau untuk darah kita, dia jadi satu ketul. Pengaglutinan. Okey. Jadi maksudnya nanti sel darah putih akan bertindak balas sebab itu adalah darah bukan milik pada tuan badan. Dan apabila dia letak darah pesakit itu ke dalam, benda alih ada antibody antigen B, okey, tak ada apa-apa. Maksud dia darah itu tak ada antigen B. Tidak ada antigen B. Kita dah yakin tak darah itu sebenarnya ialah kumpulan darah A. Jadi, kalau kamu tengok di sini, ini konsep perlu faham ya. Jadi, untuk kumpulan darah AB, ada antigen A dan B, lazimnya dia tak ada antibody. Jadi, kamu perlu faham dah, murid-murid. Kamu perlu faham dah. Okey? Untuk mereka yang kumpulan darah A. Kumpulan darah A. Bagaimanakah, terangkan bagaimanakah badan bertindak balas terhadap penderma darah kumpulan darah B. Bertindak balas terhadap penderma kumpulan darah B. Contohnya kamu pesakit darah A. Badan kamu dimasukkan darah kumpulan B. Kumpulan darah B. Apa akan berlaku? Jawapan paling senang, dia darah A. Dia terima darah kumpulan B, matilah. Jawapan itu mati. Biasanya murid ada jawablah. Tapi dalam biologi, sains khususnya, kenapa dia mati? Itu yang kita nak tahu. Sebelum kamu jawab dia mati tu, kenapa dia mati? Siapa nak cuba jawab? Dia ada 2 ayat je pun. Siapa nak cuba jawab? Kamu darah A. Kamu terima darah B masuk dalam badan. Kenapa kamu akan mati? Seperti yang kalau kamu main game itu, contoh cukup habiskan game ini dulu kejap. A positif. Okey?
Contohnya dia A positif, kau masukkan B. Kalau kau main game lah, dia akan mati. Dia mati. Tengok, kalau semasa masa darah B, dia akan mati. Kenapa dia mati? Siapa nak jawab? Adila dan Alia. Boleh cuba jawab tak? Ataupun hari ni nak cuba? Hari ni Adila, Alia. Boleh cuba tak? Cikgu guna masa banyak untuk terangkan benda ini. Sebab ini benda yang biasa dah keluar dalam soalan SPM. Jangan lepas. Berlaku pembekuan darah. Salah lah. Cikgu dah guna. Mana ada guna istilah pembekuan darah tadi? Berlaku apa? Tukarkan pembekuan darah itu. Hai, tukar pembekuan darah. Berlaku apa? Hari ni? Penggumpalan. Apa itu? Alia? Cikgu tak dengar. Berlaku? Penggumpalan. Okey, terima. Jawapan betul. Berlaku penggumpalan darah. Terima SPM macam tu. Hari ini, pembekuan darah berlaku oleh apa dulu? Hari ini? Cikgu nak betulkan konsep ya. Pembekuan darah berlaku oleh apa? Hari ini? Hari ini kamu ada masalah internet tak? Cikgu nak tahu je. Kalau ada, minta maaf lah. Cikgu bertanya macam tu kan. Bukan cikgu apa ya. Cikgu nak kejar betulkan konsep kamu ya. Tukarkan istilah pembekuan darah, penggumpalan tak betul. Tapi kenapa pembekuan darah salah? Pembekuan darah untuk apa? Hari ini? Semasa terdapat luka. Bukan. Oleh apa? Oleh apa? Sel apa? Paling tidak kamu teka satu sel je. Sel apa nama dia? Baca pada chat box cikgu. Apa dia? Saya sebut je. Cikgu nak betulkan konsep kamu je. Apa dia? Pembekuan darah dilaksanakan oleh apa? Platelet. Ataupun trombosit. Sekarang kita sebut limfosit, antibody, antigen. Ada kaitan ke tak? Tak ada. Faham ke tak? Pembekuan darah itu untuk yang platelet ya. Maksudnya kamu kata ada luka itu betul dah konsep. Tapi juga kata oleh apa kan? Platelet, trombosit itu terima. Tapi kalau untuk limfosit, antibody bukan. Itu panggil penggumpalan. Nama am itu penggumpalan terima. Betul lah tu Alia. Khas, nama khas. Adilah, nak cuba Adilah. Apa dia? Nur Adilah. Ada tak? Pengaglutinan. Yes, pengaglutinan. Atau aglutinasi pun terima Pengaglutinan. Maksud dia, kalau dia darah A, kalau kamu tahu jawab, darah B masuk berlakunya aglutinan tanpa satu markah dah sebenarnya. Tapi kalau kita nak jawab secara lengkap, ayat pertama, penderma darah kumpulan B mempunyai antigen B. Okey, pertama. Penderma darah B yang masuk badan itu, darah B, ada antigen B. Jadi apabila antigen B masuk ke dalam badan, kumpulan darah B yang ada antigen B masuk ke dalam badan, badan kamu tahu darah kamu ialah antigen A. Tiba-tiba antigen B masuk benda asing. Oh, ini benda asing ni. Not from my body. Apa akan berlaku? Ayat kedua ya. Antigen B akan merangsangkan limfosit. Antigen B akan merangsangkan limfosit pesakit, mesti nyatakan pesakit tu, ataupun orang yang ada accident tu, merangsangkan limfosit dalam badan si pesakit untuk menghasilkan antibody antigen B. Untuk menghasilkan antibody untuk antigen B. Maka berlakulah penggumpalan darah untuk penderma darah dia masuk, dia akan berlaku penggumpalan ataupun aglutinasi, pengaglutinan. Hari ini, faham ke tak hari ini? Okey nak? Taha, boleh faham Taha? Taha, internet okey tak Taha? Boleh. Hari ini? Internet okey tak hari ini? Kalau memang tak okey, bagi tahu cikgu. Okey, cikgu. Okey? Jadi, itulah dia yang kamu tengok kat sini. Ya. Okey? Maka, untuk kumpulan darah A,
Okey? Dia hanya boleh terima darah A dan O saja. Kalau B ataupun AB masuk sebab ada antigen B. Kumpulan darah B pun ada antigen B. Boleh merangsangkan badan menghasilkan antibody B. Dia dah penat, dia dah tak ada darah. Sekarang dia pula perlu buat tindakan balas tambahan dan nak mati, lagilah dia penat dan tenat. Lagi tenat sebenarnya. Dia akan mati memang kali ini betul-betul matilah. Demakan darah yang salah. Jadi, kenapa kumpulan darah O ialah O ya? Ialah penderma universal. Kamu perlu faham ya kenapa di sini dia tak tuliskan banyak tau. Sebab kumpulan darah telah diberikan penjelasan mengenai penderma penerima yang dalam ketika tingkatan 1. Cikgu pun terkejut. Memang ada di situ. Form 1 Science memang dia sebut penderma dan penderima. Jadi penderma universal adalah penderma maksudnya diterima oleh semua darah. Kenapa? Cihang, nak jawab ke tak? Kenapa kumpulan darah O dipanggil penderma universal? Maksudnya, apa maksud penderma universal? Cihang? Nak cuba tak? Semua kumpulan darah boleh menerima. Okey, bagus. Dia dah jawab yang ayat pertama. Penderma universal maksudnya darah yang boleh diterima oleh semua kumpulan darah. A, B, AB atau O. Kenapa? Siapa nak terangkan seterusnya? Ataupun tahan nak cuba? Sebab dia tiada antigen. Ya, bagus. Sebab dia tiada antigen. Teruskan, tahan. Kenapa tak ada antigen jadi apa? Ayat tadi cikgu dah sebut tau. Pertama cikgu sebut antigen, ayat kedua cikgu sebut merangsang. Merangsang apa? Bagi ayat lengkap tu. Merangsang limfosit. Jadi dia lengkap ke ayat tu? Dia tidak ada antigen jadi dia tidak merangsang sel limfosit untuk menjalankan pengaglutinan. Untuk menghasilkan tidak merangsangkan sel limfosit untuk menghasilkan apa? Jangan terus lompat kepada aglutinan dulu. Merangsangkan sel limfosit untuk menghasilkan apa? Antibody. Ya. Jadi dia tidak merangsangkan limfosit untuk menghasilkan antibody. Ketiga, baru dia cakap tidak ada pengaglutinan berlaku. Bagus. Yang anda tangkap dah maksud dia. Okey. Jadi untuk kumpulan darah AB pula, dia memang bukan penderma universal. Tapi dia penerima. Penerima untuk semua darah. Kenapa? Sebab badan dia sudah ada antigen A, antigen B. Cikgu ulang ya. Untuk penerima universal AB, dia sudah ada antigen A, antigen B. Maka badan dia secara am tak ada antibody untuk mana-mana antigen. Tak ada antibody untuk mana-mana antigen. Sebab darah dia memang antigen A, antigen B. Limfosit tak boleh nak dirangsangkan, hasilkan antibody untuk antigen A dan antigen B. Okey, bulatkan di sini AB, bulatkan tiada. Ini yang kau perlu terangkan. Tadi kalau kita fokus kepada antigen, ini kita fokus lebih kepada antibody. Ya, dia sudah ada antigen A dan B. Jadi badan dia tidak mungkin ada antibody, antigen A dan antigen B. Kalau antibody, antigen A ada, antibody, antigen B ada, maka darah dalam pesakit untuk kumpulan darah AB ini boleh mati sebab berlakunya pengaglutinan. Okey, jadi untuk kumpulan darah AB, dia tak sepatutnya darah itu ada antibody A ataupun B. Jadi darah A masuk badan. Terima. Sebab dia tak boleh merangsangkan sel limfosit hasilkan antibody. Darah B masuk, terima. Sebab dia tak boleh nak hasilkan antibody untuk darah B. Faham ke tidak? Faham ke tidak murid-murid? Faham. Jadi sekarang, terima kasih banyak. Jadi sekarang kita akan pergi ke bahagian yang kedua, iaitu faktor research. Ini penting. Murid-murid, seperti yang tadi cikgu main game ini kan, dia ialah darah A. Okey, darah A
Kalau tafsir saya, ya ke A? Darah A positif kan? Jadi letakkan O negatif. Tidak. Tadi A positif. Isu dia A positif. Jadi darah apa yang dia boleh terima? Cikgu, A positif betul lah. Namun soalan dia tak akan henti di situ. Kalau nak SPM pun. Kalau dia bagi pilihan pun, dia tak akan bagi ada pilihan H positif. Sebab kita semua tahu yang sama mesti boleh terima. Jadi kalau selain daripada A positif, apa lagi darah yang dia boleh terima? Apakah darah yang dia boleh terima? Jadi murid-murid pun kata O. Okey, bagus. O itu bagus lah. Sebab O yang penderma universal. Jadi di sini ada dua. O positif, O negatif. Kalau kamu tengok pada skrin, O positif, O negatif. Dua-dua boleh ke tidak diterima oleh badan si pesakit. Boleh ke tidak? Kalau anda tak jawab, cikgu anggapkan jawapan itu kamu tengah fikir, tapi cikgu jawab sekarang dua tu pun boleh. O bernama, positif boleh terima. Dan negatif dia pun boleh terima. Di sini jawapan lain semua tak boleh. Generally born back. Okey. Jadi di sini ada A positif, A negatif. AH positif, negatif. Dua-dua pun terima. Jadi, kita nampak dia selamatlah. Isu dia sekarang, apa itu positif, apa itu negatif. Jadi, rupa-rupanya darah kita selain daripada antigen A, antigen B, ada lagi satu antigen D yang kita namakan dia sebagai faktor rhesus. Kalau sel darah merah ada faktor rhesus ataupun antigen D, kita panggil rhesus positif. Maksud dia, kalau dia ada antigen D, kita akan panggil dia RH positif. Maksudnya bayangkan kamu ini adalah sel darah merah. Bayangkan dia ada antigen yang bersifat positif macam ni. Bukan bersifat lah. Maksudnya dia lukiskan dalam bentuk plus. Kalau dia faktor rhesus negatif, maksudnya dia tak ada. Okey, dia tak ada. Dia clean je. Ini tidak termasuk untuk isu A dan B ya. Cikgu fokus untuk rhesus saja. Okey? Maksudnya dia ada antigen yang ketiga di sini iaitu antigen D. Selain daripada antigen A dan B. Jadi murid-murid, kalau penderma ialah RH positif. Gariskan penderma RH positif. Okey? Penerima RH negatif. Okey, penerima RH negatif. Akan ada tindak balas ataupun tidak? Jawapan dia, ya. Bayangkan kalau kamu ialah rhesus negatif. Kalau badan kamu ialah faktor rhesus negatif, tak ada rhesus. Okey? Penderma yang masukkan darah ke dalam badan kamu ada faktor rhesus. Maksudnya ada antigen D, rhesus positif. Apa akan berlaku? Murid-murid, siapa nak jawab? Apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Satu je perkataan. Hari ini, cuba balik. Kalau kamu ialah penerima darah, kamu rhesus negatif, penderma ialah rhesus positif masuk badan kamu. Apa akan berlaku pada darah? Ya? Hari ini nak cuba tak hari ini? Ataupun tak nak? Hari ini? Apa akan berlaku? Kalau penderma darah masuk dalam darah penerima darah itu ialah faktor rhesus negatif. Yang penderma itu ialah rhesus positif. Apa akan berlaku pada darah? Siapa nak cuba? Kai, nak cuba tak? Apa akan berlaku? Pengaglutinan. Terima kasih Taha. Kai? Pengaglutinan. Ya, jadi pengaglutinan akan berlaku. Orang itu akan mati lah. Yelah, at the end of the day dia akan mati.
Jadi pengaglutinan akan berlaku. Nampak ke tak? Dia akan menyebabkan pengaglutinan sel darah merah, sel darah penderma. Keadaan ini boleh membawa maut. Untuk kali pertama, dia mungkin akan bertindak balas tapi dia nyawa-nyawa ikan tau. Tapi kalau dimasukkan darah lebih banyak lagi, keadaan ini boleh membawa maut. Jadi akan mati itu memang betul jawapan. Tetapi kita perlu terangkan kenapa dia mati. Jadi isu dia, benda ini terjatuh kepada ibu dan bapa. Ini penting dah. Jadi murid-murid, apa yang kamu nampak di sini adalah, ini adalah esei tau. Soalan esei. Cikgu tak minta kamu tuliskan tapi kamu perlu jawab masa akan datang. Tengok pada gambar aja je. Kamu bukan tengok pada baca bawah itu, kamu tengok pada gambar aja. Seorang perempuan yang faktor riset negatif, kahwin dengan lelaki positif, faktor riset positif. Jadi, atas pewarisan, kita akan masuk pada bab ini tingkatan 5. Macam Cihang punya abang, Cihing memang dah diajar secara sepenuhnya. Jadi, kemungkinan anak itu akan diwariskan faktor riset. Kamu nampak anak itu positif. Untuk anak pertama, kalau dia faktor riset positif, okey, tak ada hal. Namun, tengok anak kedua. Kalau kamu tak boleh nak faham, tulis kat situ anak pertama. Ini anak pertama. Ini pula anak kedua. Kalau anak kedua juga ialah riset positif, maka kalau tak ada ambil tindakan apa-apa, anak itu, kandungan itu mungkin mati. Soalan dia, terangkan kenapa anak pertama okey, tak ada hal. Anak kedua ada masalah. Jadi kita perlu jawab soalan ini dengan dua benda di sini. Di mana dua benda pun kamu belum belajar. Yang pertama, kamu perlu belajar pembiakan lah. Maksud dia, kamu perlu fahamkan bahawa kalau fetus terbentuk dalam rahim ibu, fetus anak lah tu. Fetus itu rujuk pada anak ya. Kita biasa rujuk anak dalam kandungan, biologi kita panggil fetus. Jadi, perlu faham bahawa sistem peredaran darah fetus dan sistem peredaran darah ibu adalah berbeza. Darah anak tidak bercampur dengan darah mak. Tolong jangan salah faham ya. Darah anak dengan darah ibu tidak bercampur. Jadi, tak ada masalah sepatutnya. Maksudnya, walaupun darah anak positif, riset positif, ibu negatif, tak ada kaitan pun sebenarnya. Tak ada kaitan. Namun, kalau kamu belajar bab akhir pembiakan, kamu akan sedar bahawa antibody badan ibu boleh meresap masuk ke dalam sistem peredaran darah anak. Cikgu ulang antibody ibu boleh masuk ke dalam darah anak. Melalui apa? Plasenta. Nanti kita akan belajar itu. Apapun, anak pertama tak ada hal. Sebab darah dua sistem itu adalah berbeza. Namun, selepas lahir anak yang pertama, perkara kedua ni. Dia lahir anak pertama, mungkin akan berlaku percampuran darah anak dengan ibu. Cikgu, macam mana anak ibu dan anak dan ibu darah mereka boleh bercampur ketika lahir anak pertama? Jadi, di sinilah terjawab soalan dia. Murid-murid, tengok pada muka surat 186. Okey? Gariskan dulu masalah. Gariskan ibu riset negatif, ayah riset positif. Bulatkan fetus riset positif. Ini perkara dua yang cikgu akan sebut masa akan datang. Kenapa anak boleh jadi riset positif? Itu nanti pewarisan. Tapi yang penting sekarang, anak pertama kalau riset positif, okey. Anak kedua riset positif yang masalah. Jadi, apakah yang menyebabkan darah fetus bercampur dengan darah ibu? Kalau bercampur,
Disebabkan darah fetus itu ialah positif. Maksudnya dia ada antigen rhesus. Jadi darah ibu akan menghasilkan antibody. Sebab antigen rhesus masuk dalam darah ibu merangsangkan sel limfosit ibu untuk menghasilkan antibody. Jadi kenapa darah mereka boleh bercampur? Cikgu dah cakap tak bercampur. Darah fetus, darah ibu memang asing. Sebab bercampur ialah dalam bulan terakhir kehamilan, gariskan bulan terakhir kehamilan, sepihan sel darah fetus yang mengandungi antigen D boleh melintasi plasenta dan masuk ke dalam sistem peredaran darah ibu. Okey? Kalau kamu tak boleh terima untuk ayat yang ini, kamu boleh terima juga ayat di mana? Ya, kalau kamu semua tahu kelahiran anak, memang akan ada luka. Luka tali pusat yang sambung ke ibu itu plasenta, okey? Mesti ada luka sikit. Jadi di situlah mungkin berlaku percampuran darah. Percampuran darah. Namun itu pun dah akhir panggil apa itu? Ibu mengandung anak lah pada proses akhir trimester itu. Jadi tak ada masalah. Anak pertama tak ada hak. Tetapi perlu faham, percampuran darah ini menyebabkan sekarang ibu yang rhesus negatif merangsang limfosit menghasilkan antibody untuk faktor rhesus. Untuk menghasilkan faktor rhesus. Jadi gariskan sel darah putih, tulis di situ limfosit dah, bertindak balas dengan antigen D daripada anak menghasilkan antibody antigen D. Itu pun pada penghujung, sekali lagi penghujung jadi tak ada masalah untuk anak pertama. Okey? Jadi antibody tersebut boleh memusnahkan sel darah merah bayi yang rhesus positif sebelum atau sejurus selepas kelahiran. Jadi ini tak ada isu untuk anak pertama. Perlu faham bahawa antibody tersebut akan kekal. Disebabkan oleh anak pertama, ibu sekarang mempunyai antibody, bukan antigen, antibody untuk antigen rhesus positif itu. Antibody. Jadi kamu nampak yang positif tu, kalau kamu tak boleh terima, tulis di atas itu segi 4 tulis antibody. Jadi dia sekarang mak ibu itu sudah ada antibody, yang depan ni tulis di situ tidak ada antibody. Sekarang sudah ada antibody. Jadi dengan adanya antibody, gariskan anak kedua rhesus positif, bulatkan kedua. Jadi antibody antigen D dalam badan ibu boleh merentasi plasenta, memusnahkan sel darah putih merah, sel darah merah untuk anak tersebut. Okey? Tengok dalam gambar raja itu, aku nak kamu bulatkan garis biru kecil ni. Bulatkan. Jadi antibody itu sekarang masuk ke dalam fetus, menyerang sel darah merah fetus. Jadi cikgu nak tanya murid-murid semua, untuk anak kedua yang tidak bernasib baik ini, sel darah merah dia itu sekarang banyak yang telah mengalami pengaglutinan. Jadi cukup ke tidak oksigen yang di bawah dalam badan fetus tersebut? Cukup ke tidak oksigen? Sekarang sel darah merah semua mengalami pengaglutinan. Cukup ke tidak? Tidak. Tidak. Terima kasih Tahai. Siapa lagi nak jawab? Yusien baru masuk ke? Bagus-bagus. Sekurang-kurangnya masuk Yusien sihat? Yusien? Okay, good. Jadi, sel darah merah dalam fetus yang anak kedua itu, fetus anak kedua itu, jadi kekurangan darah merah sebab pengaglutinan berlaku. Jadi sekarang, proses ini akan berlaku menyebabkan fetus kedua itu mati. Nama itu panggil erythroblastosis fetalis.
erythroblastosis fetalis. Okey, fetus yang kedua itu akan mati jika tidak digantikan dengan darah Rh negatif melalui proses pemindahan darah. Ya. Maksudnya kalau darah ibu itu tak ditukarkan kepada darah Rh negatif, okey. Jadi benda ini akan menyebabkan anak bayi itu matilah. Kalau keadaan itu tidak serius, maksudnya kalau antibody yang ibu hasilkan dalam kehamilan pertama dulu tak cukup banyak, fetus mungkin tak mati. Namun sebabnya tak cukup oksigen, tadi itu mati tau, ini mati. Kalau yang tak serius boleh menyebabkan bayi itu menghidarkan anemia dan otak bayi itu sebab tak cukup oksigen dalam kandungan, dia akan jadi low IQ. Okey, terancam akal lah. Walau bagaimanapun, kini masalah tersebut boleh diatasi dengan merawat ibu berkenaan dengan globulin anti-rhesus selepas kehamilan pertama. Okey, jadi gariskan merawat ibu, bukan bulatkan merawat ibu. Globulin antibody rhesus. Okey, selepas kehamilan pertama untuk menghentikan pembentukan antibody untuk antigen D ataupun antibody untuk rhesus tersebut. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan untuk yang ini? Jadi, balik kepada game. Kalau anda tak ada soalan sekarang, balik kepada game. Cikgu game ni lagi ke? Ya. Sebab game ni antara yang bagi cikgu paling senang dan boleh ditanya dalam pelbagai soalan ya. Jadi kita ambilkan darah pesakit yang tak tahu darah dia apa. Ya. Kamu kalau ingat, ya ini A dan B ini untuk antigen A, antigen B. Dengan itu kita tahu bahawa ini adalah darah A dan darah B. Maksudnya darah A kumpulan AB. Betul ke semua? Betul? Betul. Jadi untuk yang ketiga pula. Ini sebab dalam itu ada apa? Antibody untuk rhesus ataupun antibody untuk antigen D. Kalau kita masuk, kalau penggumpalan berlaku maksudnya, kalau penggumpalan berlaku rhesus positif, kalau macam ni penggumpalan tak berlaku ataupun pengaglutinan tak berlaku, ini adalah rhesus negatif. Jadi dia AB negatif. Apakah darah yang sesuai diterima untuk AB negatif ini? Dia tidak boleh terima yang positif. Contohnya, tengok AB rhesus positif, dia negatif kan? Kita masuk yang positif, dia meninggal lah. Dia boleh menyebabkan merangsangkan limfosit dalam badan pesakit tadi menghasilkan antibody untuk antigen D ataupun antigen faktor rhesus, penggumpalan berlaku. Jadi orang itu meninggal lah. Jadi apa darah dia sesuai? Sebab dia negatif, kita mesti pastikan darah yang dia terima itu negatif. Dan dia sebab dia darah AB, dia boleh terima semua darah. Darah negatif. Positif semua tak boleh terima, kita carilah darah lain. Carikan negatif. Okey? Murid-murid, jadi faham ke tak kenapa anda perlu belajar bahagian ini? Faham. Good. Jadi kalau kamu darah negatif, itu kalau kamu peka tengok online Facebook ataupun WhatsApp, kadang-kadang kamu akan tengok ada orang yang minta darah. Darah yang susah. Untuk didapati seperti darah O. Dia ialah pesakit darah O, jadi dia tak boleh terima A, B ataupun AB. Dia boleh terima O saja. Dan tambahan lagi, dia ialah O negatif. Kalau dia O negatif, dia hanya boleh terima darah O negatif. Dia tak boleh terima O positif. Kenapa? Sebab kalau dia pesakit darah O negatif, maksudnya kalau yang masuk dalam badan itu ialah darah O positif, disebabkan faktor rhesus positif, boleh merangsangkan limfosit dalam badan pesakit untuk menghasilkan antibody. Penggumpalan akan berlaku, jadi tak boleh. Dia tak boleh terima positif.
dia mesti terima negatif. Jadi O negatif, dia perlu terima darah O negatif. Ini memang sangat rare. Okey, macam case ini, kamu perlu cari yang negatif satu hal, dan dia A dan B boleh terima. Sebab AB ya penerima universal, ya. AB ya penerima universal, disebabkan dia negatif, kita perlu cari negatif saja. Tapi kalau dia positif, faktor research positif, dia boleh terima positif, malahan boleh terima negatif. Dua-dua pun terima. Okey? Siapa ada soalan? Itu je hari ini. Memang kita belajar dua ni. Termasuk, jadi sebagai penamat kelas ini, cikgu akan pilih lagi dua orang di sini. Terangkan dengan cikgu apa itu antigen, apa itu antibody. Siapa nak cuba? Apa itu antigen? Siapa nak cuba? Kalau tidak kita tak tamat kelas hari ini tau. Siapa nak cuba? Murid-murid? Boleh cikgu cari Zheng Xiang tak? Zheng Xiang tak respon tau. Zheng Xiang okey ke tak? Boleh terangkan apa itu antigen tak? Zheng Xiang ini mesti tidur punya. Junli, apa itu antigen? Junim, nak cuba tak Junim? Kalau tak boleh cakap, tak boleh. Nak cuba tak? Okey, boleh cikgu tanya Malia dan Alia. Nak cuba tak? Malia dan Alia, nak cuba tak? Tak nak? Oh, ini tak nak habis kelas awal ni semua ni. Wong Kai nak cuba? Apa itu antigen? Benda asing yang memasuki badan dan merangsang gerak balas keimunan. Hafal buku ni, tapi boleh terima lah. Jadi yang paling penting antigen ialah benda asing yang boleh merangsangkan limfosit untuk menghasilkan antibody. Secara am lah, ini tindak balas yang bertahu. Jadi mungkin kamu sekali lagi tanya, jadi untuk sel darah merah, apakah antigen itu sebenarnya? Ya, dia ada antigen A dan B. Ingat struktur sel, kamu pernah belajar. Apa itu antigen? Glikoprotein. Glikoprotein. Kalau kamu ingat struktur sel itu, glikoprotein, plasma, membran plasma, glikoprotein. Satu fungsi dia, berfungsi sebagai fingerprint untuk sel. Antigen untuk sel. Ya. Glikoprotein. Cikgu nanti akan tunjuk pada masa akan datang. Okey. Apa itu antibody? Last. Hari ini nak cuba hari ini? Antibody. Hari ini? Hari ini nak cuba tak antibody? Hari ini? Jangan sebab satu pembekuan darah terus merajuk lah. Hari ini okey tak hari ini? Nak cuba tak? Antibody? Adila nak cuba? Adila? Protein yang dibebaskan oleh limfosit. Macam tu je. Protein yang dilepaskan oleh limfosit untuk buat apa? Untuk? Cikgu. 1 minit. Ya. Apa itu? Apa itu antibody? Ya, hari ini. Apa itu antibody? Ya, hari ini. Okey ke hari ini? Aduh, jangan rajuk tau. Hari ini, okey hari ini. Adila dah mula. Dia kata antibody adalah protein yang dihasilkan oleh limfosit. Okey, habiskan. Protein hasilkan oleh limfosit buat apa? Siapa nak tolong? Untuk memusnahkan antigen. Untuk memusnahkan. Aku tubuh baru tahu. Dah ajar sampai habis istilah itu kan. Gantikan musnahkan. Okey, cikgu. Untuk apa? Untuk apa itu? Tahap. Tukarkan musnahkan itu. Tahap. Untuk apa? Macam mana dia musnahkan antigen tu katanya? Macam mana musnahkan? Proses apa? Untuk apa? Untuk apa? Memerangkap. Bukan. Apa lagi? Dia dua perkataan. Satu perkataan mula dengan A, satu perkataan mula dengan P je. Apa itu? Aglutinan. Ya, untuk mengakukan aglutinan pada antigen. Pengaglutinan. Satu lagi? GGG. Siapa nak tolong? Siapa nak tolong? Gumpal.
Ya, penggumpalan. Musnah lagi tumbuk baru tahu ni, dah cakap banyak kali kan. Semua itu yang cikgu kata. Mati ke musnah, tolong perjelaskan. Kita ada kata khas itu. 我们有那个叫kata kunci ya. Kita semua ada kata kunci itu mesti guna. Tak guna salah lah. Okey? Jadi itu saja hari ini. Cikgu pun tak nak buang masa semua ya. Sila buka kamera. Cikgu nak ambil kehadiran. Sila buka kamera anda sayang. Dalam kiraan Sihang ke, Taha ke, hari ini ke, Adila ke, Kai, Alia, Junlim, Malia, Zhenxiang, Yushen. Sila buka kamera sekarang. Ya, buka kamera. Buka ya. Zhenxiang, Syafia, Alia, Syafia, Malia. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okey, jadi lepas ni, terima kasih ya. Kalau kamu nak betul nak faham, cikgu minta kamu buatkan praktis formatif 10.5. Cikgu akan bagi jawapan dalam Google Classroom. Jawapan terus ya. Kalau malas nak jawab, salin jawapan saja. Cikgu akan bagi jawapan di situ. Kerja kamu adalah hantarkan kerja praktis formatif 10.5 melalui PDF ataupun snap gambar. Nanti masuk ke dalam Mark as done. Mark as done untuk yang Mark as done untuk yang assignment itu. Cikgu akan bagi satu assignment, tulis di situ, kamu Mark as done saja. Okey? Buatkan praktis formatif 10.5, jawab dalam kertas, nanti snap gambar, tukarkan ke PDF ataupun JPEG pun terima, hantar je. Tak hantar, tak ada makal, habis cerita. Cikgu akan bagi jawapan terus dalam assignment itu. Itu saja dari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih, Cikgu. Sama, bye. Terima kasih, Cikgu. Kalau saja. Sama. Terima kasih, Cikgu.